Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan secara ringkas mengenai peta topografi Cameron Highlands. Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran membaca dan menafsir peta topografi di kalangan pelajar sekolah menengah. Peta topografi amat penting dikuasai oleh pelajar sekolah menengah agar dapat mengenal pasti bentuk muka bumi, menganalisis ketinggian dan perbezaan ketinggian dan dapat membaca koordinat yang terdapat di peta topografi. Seterusnya, kita akan beralih kepada latar belakang mengenai Cameron Highlands. Kita beralih kepada latar belakang. Cameron Highlands atau tanah tinggi Cameron merupakan kawasan peranginan yang terkenal di semenanjung Malaysia. Cameron Highlands terletak di barat daya negeri Pahang, negeri yang kaya dengan kasar alam dan hutan di sebelah China. Cameron Highlands terletak 1829 meter daripada aras laut dan suhunya antara 10 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Seterusnya kita akan beralih ke objektif yang pertama. Terima kasih rakan setugas yang berada di Angkasa Puri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands. Untuk ciri yang pertama, iaitu ciri fizikal, saya dapat menerangkan bahawasanya ada 11 hutan yang dapat dikenal pasti. Ciri kan hutan hujan tropika, di mana hutan hujan tropika mempunyai ciri mala hijau dan mempunyai 4 lapisan kanopi. Untuk ciri fizikal yang seterusnya, terdapat ciri fizikal kontur di mana pada ciri fizikal tersebut terdapat bentuk muka bumi kancing, bentuk muka bumi lurah bentuk V dan juga bentuk muka bumi air terjun. Sungai merupakan ciri fizikal yang ketiga. Terdapat 126 sungai dan anak sungai yang berada di peta topografi Cameron Highlands. Antara 3 sungai utama yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands adalah Sungai Bertam, Sungai Telom dan Sungai Lemoy. Lokasi sungai tersebut terletak pada bahagian tanah tinggi. Ianya berfungsi sebagai kawasan tadahan air bagi Sungai Perak dan Sungai Pahang. Antara pola saliran yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands tersebut adalah pola saliran reranting, pola lembangan saliran dan pola saliran berliku. Ciri fizikal yang seterusnya adalah bukit, di mana bukit yang tertinggi yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands adalah Bukit Palas dengan ketinggian 1817 meter dan bukit yang terendah yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands adalah Bukit Arakangkang dengan ketinggian 582 meter. Fizikal yang terakhir adalah ciri fizikal gunung, di mana terdapat 17 gunung yang telah dapat dikenal pasti. Sebagai contoh, Gunung Berincang yang memiliki ketinggian 2031 meter yang terletak pada timur laut peta. Gunung Beluat dengan ketinggian 1703 pada bahagian timur peta. Bagi ciri budaya yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands, ciri budaya yang pertama adalah pertanian. Bagi pertanian yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands adalah kelapa sawit, getah, teh dan strawberry. Bagi tanaman getah dan kelapa sawit, masing-masing terletak pada barat daya dan barat peta topografi Cameron Highlands. Dan kedua-dua tanaman ini dipisahkan oleh sungai. Bagi ciri budaya yang kedua yang terdapat pada peta topografi Cameron Highlands adalah pertempatan, di mana jenis pertempatan terdapat dua, iaitu pertempatan di bandar dan juga di luar bandar. Terdapat 4 pola pertempatan yang berada pada peta topografi Cameron Highlands, seperti pola pertempatan sejajar, berpusat, berkelompok dan berselerak. Bagi pola pertempatan berpusat, kebiasaannya terletak pada kawasan bandar seperti Tanah Rata, dan kawasan bandar ini kebiasaannya mempunyai banyak kemudahan infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti balai polis, sekolah, klinik dan hospital. Manakala bagi pola pertempatan berkelompok pula, ianya mempunyai ciri yang sedikit berlainan daripada pola pertempatan berpusat, di mana cirinya mempunyai kurangnya infrastruktur. Bagi pola pertempatan bersejajar pula, pertempatannya berada di bahagian pinggir jalan dan contoh kawasannya adalah seperti pos Terisu. Manakala bagi pola pertempatan berselerak pula, kebiasaannya terletak pada kawasan luar bandar seperti Kampung Raja. Bagi jenis pertempatan yang kedua pula adalah pertempatan luar bandar. Sebagai contoh, pertempatan yang berada di luar bandar adalah Kampung Sungai Palas. Bagi pertempatan luar bandar pula, ciri-cirinya adalah berlawanan dengan ciri-ciri kawasan bandar, seperti kurangnya kemudahan infrastruktur dan
kurangnya fasiliti yang disediakan oleh pihak kerajaan. Bagi ciri budaya yang ketiga yang terdapat pada peta topografi Cameron Highland adalah pengangkutan. Jenis pengangkutan yang terdapat pada peta topografi Cameron Highland adalah pengangkutan darat. Hal ini kerana pengangkutan udara memerlukan pembinaan dan kos yang tinggi kerana bentuk muka buminya adalah bentuk muka bumi tanah tinggi. Bagi jenis jalan raya pula yang terdapat pada peta topografi Cameron Highland adalah jalan raya berkembar, jalan raya tidak berturak, laluan berkereta motor dan juga laluan pejalan kaki. Terima kasih rakan setugas. Saya Khairil Badur Rahman akan membentangkan mengenai ciri-ciri fizikal di Cameron Highland yang mempengaruhi guna tanah, taburan dan aktiviti ekonomi di Cameron Highland. Antara ciri-ciri fizikal yang ada di Cameron Highland iaitu sungai, gunung, bukit, kontur dan hutan. Terdapat banyak sungai seperti Sungai Bertam dan Sungai Lemoy. Sungai-sungai ini berperanan membekalkan air untuk mengairi ladang pertanian, dan antara contoh ladang-ladang pertanian iaitu ladang stroberi, ladang teh, ladang kobis dan lobak merah. Bukaan ladang-ladang ini memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Kepelbagaian flora dan fauna di dalam hutan di Cameron Highland telah memberi banyak manfaat kepada penduduk setempat di Cameron Highland. Sebagai contoh, sumber hasil hutan seperti rotan digunakan untuk menjalankan aktiviti IKS untuk membuat raga dan untuk dipasarkan. Selain itu, hutan juga dijadikan sebagai tempat pertempatan bagi orang asli di Cameron Highland. Sebagai contoh, orang asli Senoi yang melakukan pertempatan di dalam hutan. Gunung seperti Gunung Berincang menjadi kawasan rekreasi dan pelancongan kerana di situ dilakukan aktiviti seperti mendaki untuk dilakukan oleh pelancong-pelancong, terutamanya pelancong tempatan dan pelancong luar negara. Selain itu, gunung juga dijadikan kawasan pertanian, iaitu pertanian tanaman seperti tanaman teh dan tanaman stroberi. Bentuk muka bumi berbukit bukau di Cameron Highland menjadikan kawasan Cameron Highland sebagai satu kawasan pelancongan untuk melakukan aktiviti rekreasi seperti mendaki bukit. Contoh, bukit tertinggi di Cameron Highland adalah Bukit Palas dengan ketinggian 1814 meter. Taburan penduduk di kawasan bukit-bukit ini adalah secara berkelompok dan sukar untuk melakukan pertempatan kerana kawasan yang berbukit bukau. Akhir sekali ialah kontur. Garisan kontur yang dikenal pasti di Cameron Highland adalah melakukan aktiviti pertanian seperti aktiviti pertanian stroberi, teh, kobis dan lain. Pembukaan aktiviti pertanian ini telah memberi peluang pekerjaan dan telah meningkatkan taraf hidup penduduk di Cameron Highland. Selain itu, berdasarkan kajian, garis kontur yang terdapat di Cameron Highland didapati terdapat air terjun seperti air terjun Latak Iskandar. Air terjun ini telah menarik minat pelancong daripada luar negara maupun dalam negara untuk menikmati sendiri keindahan. Seterusnya, beralih kepada objektif 3 iaitu mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran menafsir peta, terutamanya peta topografi dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Yang pertama ialah faham tentang asas geografi. Murid perlu belajar tentang asas geografi sejak dari peringkat menengah rendah lagi dengan mengenali tentang konsep arah mata angin, bentuk muka bumi dan simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Yang kedua, mengadakan aktiviti lapangan, iaitu murid perlu terlibat dengan aktiviti luar seperti jelajah kawasan sekitar daerah, iaitu bertujuan memastikan murid dapat mengenal pasti bentuk muka bumi seperti gunung, lembah dan sungai. Aktiviti ini membuka minda pelajar agar memberikan gambaran kepada mereka, bukan sekadar teori yang diajarkan di dalam bilik darjah sahaja. Dan yang ketiga iaitu kerja berkumpulan. Dengan adanya aktiviti berkumpulan ini, pelajar boleh bekerjasama dengan ahli masing-masing dalam menafsir peta. Melalui aktiviti ini, pertukaran idea antara satu sama lain memberikan mereka sudut perspektif yang lebih luas berbanding idea daripada satu individu sahaja, sekaligus memberikan mereka pengetahuan yang lebih banyak. Objektif yang terakhir ini ialah peranan media sosial. Media sosial menggalakkan tenaga pengajar untuk kaedah pembelajaran yang berbeza bagi menarik perhatian pelajar seperti menggunakan platform YouTube. Dengan itu, pelajar akan lebih tertarik untuk belajar dalam menafsir peta. Seterusnya, beralih kepada penutup. Kemahiran geografi seperti mentafsir dan membaca peta amat penting untuk dikuasai. Kemahiran ini penting kerana ianya membantu dalam kehidupan seharian kita. Peta topografi membantu kita untuk menemukan arah dan navigasi.
Dengan memahami kontur tanah, bentuk permukaan bumi dan elemen topografi yang lain, orang ramai dengan ini lebih mudah untuk menentukan arah dan lokasi yang mereka hendak pergi. Oh, how the time's on back in